Hai, Kofto Ice Stokis mula bisnes dengan modal RM50. Alright. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Greenmatic. So Greenmatic ni kita adalah platform tempahan kereta sewa. So belakang saya ni office Greenmatic. So actually saya buat bisnes kereta sewa ni actually daripada tahun 2006. Masa tu saya masih lagi bekerja dekat universiti sebagai pegawai kerajaan lah. Lepas tu 2011 saya berhenti and then saya buat bisnes kereta sewa. So daripada tahun 2006 sampailah 2020 sampai sekarang lah saya masih lagi buat bisnes kereta sewa. Tetapi disebabkan COVID-19, disebabkan PKP, bisnes kereta sewa agak slow sikit lah. Bukan slow sikit lah, memang slow banyak. So saya terpaksa mencari alternatif lain untuk tambah pendapatan lah. So start bulan 3 kan kita PKP 18 Mac 2020. Itu adalah kira sejarah lah, sejarah kepada bisnes saya. So bila PKP dikuatkuasakan, tempahan kereta sewa drop, sales drop apa semua kan. Sebab saya kereta sewa ni banyak bergantung kepada pelancong, banyak bergantung kepada syarikat corporate apa semua kan. So bila PKP, COVID-19 melanda, memang pelancong memang langsung tak ada. Syarikat corporate pun banyak dah reduce cut cost lah. So senang cerita, bisnes kereta sewa ni kira letak tepi dululah, letak tepi selagi COVID-19 ni belum settle. Saya terpaksa letak tepi dululah. And then so dalam masa yang sama saya terpaksa cari sumber pendapatan lain. So fikir saya pun decide untuk jual produk lah. Cuma masa tu paling cepat, paling senang adalah jual produk orang. Alright. So sebelum tu saya nak check, tuan-tuan boleh dengar tak suara saya dengan jelas, video clear ke tidak. So hari ni saya nak cerita tentang kita punya projek baru, kita panggil Kofto Ice Stokis. Alright, so sambung cerita tadi. So bila PKP dikuatkuasakan, bisnes kereta sewa memang letak tepi dululah kan. So saya pun buatlah satu bisnes baru. So masa tu saya pun tak tahu nak buat apa. And then saya pun decide untuk jual produk orang lah, senang sikit kan. Alright, pada menonton ni boleh tak komen, boleh tak dengar suara saya dengan jelas, video semua clear kan? Tak ada lagging tak, Okay, alhamdulillah hari ni cuaca sangat baik lah, sangat baik. Baru lepas hujan ni rasanya. Okay, kepada yang menonton ni boleh tak bantu saya komen, boleh dengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Okay, masa mula-mula tu tuan-tuan, saya tercari-carilah produk apa aku nak jual, produk apa nak jual. Nak buat produk tak pandai kan. Lepas tu macam kita nak cuba tiba-tiba nak pergi jumpa founder produk, nak pergi jumpa company-company yang jual produk. Kita ni siapa kan. So macam jual produk ni sudah tentulah kalau kita ada modal, kita dapat harga cantik lah kan. Kalau tak ada modal, kita macam kan kalau jual produk ni, kalau macam dia orang guna sistem stokis, agent, dropship kan. So kalau kita ada modal, kita boleh dapat harga stokis. Kalau kita tak ada modal, kita jadi agent dulu. Kalau kita langsung tak ada modal, kita start sebagai dropship dululah. So kalau macam dropship tu harga dia kira macam profit margin tu rendah sikit lah. Kalau agent tinggi sikit, kalau stokis tinggi lagi. So kita kalau boleh, kita nak lah harga yang paling tinggi supaya kita punya profit margin tu besar kan. Cuma saya tak adalah modal. Satu modal kan, modal. Yang kedua, kalau saya beli pun, kita pun baru lagi nak start. And then kalau tak boleh nak jual macam mana? So takut nanti stok tu tak boleh nak jual. Lepas tu rugilah kan. Tu antara dilema-dilema yang saya hadapilah masa mula-mula nak start business. Alright, tapi saya nasib baiklah sebab saya kenal beberapa orang founder produk. Kawan-kawan saya ni banyak yang founder produk. So saya just WhatsApp dia orang.
And then saya cakap lah bisnes saya memang down apa semua. And then minta tolong diorang lah, boleh tak saya tolong jual produk diorang. Tapi minta diorang bagi harga kira macam paling tinggi lah, level paling tinggi kan. Sebab apa? Saya boleh jual kepada agent, dropship, customer apa semua kan. So alhamdulillah lah, saya ada ramai kawan-kawan yang tolong saya lah masa awal PKP kan. So mula-mula saya bermula dengan jual hand sanitizer tuan-tuan. You all ni boleh dengar tak suara saya ni? Saya tak nampak komen apa semua kan. Takut nanti saya cakap sorang-sorang pula. Bukan, kadang-kadang takut you all ada komen tapi tak keluar. Cuba komen hi ke apa semua kan. Alright. Masalah. Test 1 2 3, test 1 2 3. Oh ada. Zain Ibrahim. Hai Zain, assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, thank you. Right, ada lagi. Boleh dengar tak suara saya? Video semua clear? Alhamdulillah hari ni cuaca sangat baik. Biasa sekarang ni dah panas kan. Okay. Jelas. Okay, jelas. Alright, Suhaimi Malik, Qatami Aub, Suhaimi Malik. Alright, thank you kerana layan saya hari ni kan. Okay, Muhammad Firdaus Muhammad Noor, firdausshop.com. Alright, ni bisnes lah, ada bisnes kan. Alright, baik. Muhammad Pak boleh baca. Okay, boleh. Thank you. So, boleh tak bantu saya share video ni? At least share dekat wall sendiri lah, sekali share kan. So, siapa yang dah share, komen dan share. Alright. So saya bersyukur lah, alhamdulillah, saya ada ramai kawan-kawan yang bagi saya harga stokis, harga yang cantik. So tapi saya tak perlu keluar duit. Saya just terus dapat harga stokis. Macam setengah-setengah produk ni, kalau kita nak dapatkan harga stokis, kita kena keluar modal lah kan. Macam saya dapat harga stokis tapi saya tak perlu keluar modal. Kerja saya hanya promote je. And then saya banner agent, dropship kan. Okay, tu permulaan. So saya bermula, masa tu saya bermula jual dengan hand sanitizer tuan-tuan. Lepas tu tapi benda tu sekejap je lah, hand sanitizer kan. Sebab masa awal PKP tu orang berebut-rebut nak beli hand sanitizer. Tapi lepas tu banyaklah kedai-kedai dah jual hand sanitizer kan. So jualan hand sanitizer tu dia start slow down lah kan. Lepas tu saya pun start lah jual. Macam saya ada kawan jual popcorn. So saya contact dia punya founder dia. Saya cakap Zarul, aku punya bisnes teruk lah Zarul, boleh tak tolong lah, aku nak jual kau punya popcorn lah. So Zarul ni pun dia tahulah. And then dia pun bagi saya harga stokis kan. So, tapi saya tak perlu keluar modal. Dia bagi harga stokis. So saya just promote. Lepas tu kalau ada orang beli, saya ambil commission. Lepas tu balance tu bagi kat dia. Macam tu lah. Itu adalah konsep Cough Store masa saya mula-mula. So bila saya dapat harga stokis, so saya dapat recruit agent, dropship dengan jual dekat customer lah kan. So alhamdulillah. And then slowly lah saya tambah beberapa produk lah. Macam saya jual perkasam daging kan. Saya jual coklat. Apa saja benda yang saya boleh jual, saya jual. Tapi bagusnya saya jual produk-produk mana yang owner produk tu bagi saya harga stokis. Cuma saya tak perlu keluar modal lah. Saya just promote je. And then saya makan commission kat situ. Alright. So along the way, sepanjang saya jual produk orang ni, sekarang ni company saya kita ada beberapa produk lah. Yang pertama, kita ada macam produk makanan lah, macam rendang daging dendeng perak kan. Macam contoh ni kan. Actually saya ada 6 produk macam tu lah. Okay, ni antara killer produk kita lah kan. Okay, so saya letak kat sini. Oh, banyak anjing. Nanti dia kejar aku kan. Alright, so okay, so macam produk ni,
Harga jual dia RM27 tuan-tuan, RM27. Kalau macam stokis, dia dapat dalam RM20 lah, RM20. Ejen RM21.25. Lepas tu dropship RM23.75. Okay, so masa mula-mula tu saya pun gunakan konsep konvensional lah, konvensional. So lama-lama saya punya ejen pun dah ramai apa semua. Cuma saya nampak actually ramai orang nak mula bisnes tapi tidak ada modal kan. Dia nak beli, dia nak beli macam ni kan, nak beli nak jadi stokis. Dia kena modal 3,000 kan. So ada orang ada duit, ada orang tak ada modal apa semua kan. So saya nak gunakan konsep sama macam saya bermula dulu. So that's why kita buat Cough Store Ice Stokis. Tapi Ice Stokis ni dia bukan untuk semua. Dia hanya orang yang betul-betul serious. Alright. So macam mana kita buat program? Actually program ni kita dah test dah. So alhamdulillah nampak hasil dia. So Cough Store Ice Stokis ni kalau you nak jadi ice stokis, you boleh dapatkan harga stokis tapi you tak perlu keluar modal yang macam apa 1,000, 2,000, 3,000, tak perlu. Okey. Modal you hanya RM50. Itu untuk pendaftaran lah. So you daftar, you kena mohon dulu, you kena mohon. Lepas tu kita akan check you punya permohonan, tengok you punya background apa semua. So kita nak orang ni, saya tengoklah orang-orang yang ice stokis yang berjaya adalah orang yang struggle, orang yang macam orang susah apa semua. So dia ni ada drive yang dia nak berjaya. Kalau macam orang ni ada modal, kita tengok dia ada modal apa semua. So dia ni tak bersungguh. Dia tak bersungguh. Dia rasa dia ada modal, lepas tu kita suruh tu dia tak buat, kita suruh datang coaching tak buat sebab dia rasa dia ada modal. Kita suruh datang belajar tak nak kan. So saya tak nak orang-orang macam ni. Saya nak orang-orang yang dia struggle dan nak. Okay. So faham tak? Faham tak konsep ice stokis? So untuk ice stokis ni, konsep ice stokis ni siapa yang nak join dia kena mohon dulu. Dia kena mohon dulu. And then kita akan tengok you punya background dulu. Okay. So syarat kedua adalah orang ni macam setengah-setengah orang ni dia nak jadi ejen apa semua kan. Lepas tu macam sekarang ni bisnes online kan. Semua orang buat bisnes online. So semua orang menggunakan Facebook ataupun IG. Lepas tu WhatsApp apa semua. So kunci kepada bisnes online adalah you kena menjadi seorang yang boleh dipercayai. Sebab kalau macam bisnes offline, you buka kedai, orang datang kedai, of course tak ada isu. Tapi bila kita berniaga online, so orang akan tengok kita ni. Dia ni kalau aku beli dekat dia boleh percaya ke? Aku bank in duit kat dia, barang sampai ke? So kalau you nak berniaga online, yang pertama sekali adalah you kena make sure you adalah trusted seller, trusted agent. Macam mana you nak make sure orang percaya kat you? Kalau you gunakan Facebook, so you kena guna nama betul lah. Nama betul, you letak gambar-gambar yang betul kan. Lepas tu you letak posting-posting yang merepek-repek tu, yang tidak berkaitan tu, you kena delete. Dia kena delete kan. Sebab apa? Ada setengah orang dia dekat Facebook dia merepek-repek kan. Membawang lah, cerita pasal politik lah, salahkan sana, salahkan sini. So kita tak nak. So kalau you nak jadi Cough Store Ice Stokis, you kena fix you punya profile you dekat social media. So dekat Facebook, dekat Instagram kan. Lepas tu dekat WhatsApp. Macam Instagram pun sama. Terbaik you gunakan nama betul lah. Nama betul, letak gambar betul. Lepas tu gambar-gambar posting-posting tu biar related dengan apa yang you buat, related dengan bisnes yang you buat kan. Kalau nak share benda-benda yang positif tu tak ada masalah, tapi kita tak nak you share benda-benda merepek-repek kan. Sebab itulah, kita berniaga online, orang kita nak bina trust. Alright. Lepas tu WhatsApp pun sama juga. So WhatsApp tu kita nak you mesti guna WhatsApp yang letak gambar you lah kan. Ada setengah orang letak gambar bunga, letak gambar tu. So macam saya pun, bila saya nak beli barang, tengok WhatsApp dia, gambar baby lah, gambar bunga lah, gambar pokok lah, gambar kereta lah, gambar kartun lah, apa semua.
So dekat situ kita dah boleh percaya ke ni? Boleh ke? Kan aku bayar kan duit aku lesap lah, masalah pula kan. So kalau you nak jadi cough stock ice stockist, you kena follow ni lah dia punya syarat dia. You kena make sure you punya profile dekat social media ni betul lah. Alright. Lepas tu itu je lah syarat dia. And then kalau you diterima barulah you bayar RM50 lah yuran pendaftaran. So masa you start tu kita terus bagi you harga ejen. Sebab contoh macam produk ni kan, produk ni nak jadi ejen, modal dia you kena beli 20 pack. Ni standard lah, 20 pack RM21.25 kali dengan 20 bermakna RM425 lah. Okey, belum masuk postage. Okey. So 400 tapi sekarang ni kalau you jadi cough stock ice stockist, you tak perlu beli 20 pack. You tak perlu beli 20 pack. You just bayar pendaftaran RM50. Kita terus bagi you harga ejen. Okey, RM21. Kalau you nak pegang barang, you belilah. You beli harga ejen apa semua. Tak kisahlah you beli 1, 2, 3. Kalau you nak sampel kan. So kita terus bagi harga ejen kat you. RM21.25. Okey. Kalau and then macam bahan-bahan marketing apa semua tu kita dah ready. Testimonial semua dah ada. So you just download je and then you post dekat you punya social media. You post dekat Facebook, you post dekat Instagram, you upload dekat WhatsApp status apa semua kan. Okey. So kita target dalam masa sebulan you kena buat sale minimum RM1,000 ke atas lah. Kalau you dapat capai RM1,000, terus kita akan upgrade level you, kita upgrade you kepada level stockist kan. Alright, so macam ni stockist you dapat harga RM20. And then kalau macam biasa, kalau you nak dapat harga stockist, you kena beli 150 pack. 150 pack. Maknanya modal RM3,000 lah. Tapi sekarang ni kalau you daftar sebagai cough stock ice stockist, you boleh dapat RM20. Tak perlu spend untuk RM3,000. Cuma you kena buat sale dulu RM1,000. You buat sale RM1,000, kita nampak you ni bersungguh, kita nampak you dah pandai buat sale, barulah kita bagi you harga stokis. Alright, so itulah stokis. So bagusnya you tak perlu pegang barang. Okay, so kalau you promote, ada orang nak beli, so barang tu yang kena post apa semua. So postage, packaging, postage apa semua, tim saya yang uruskan. You promote je, kerja you hanya promote je. Tapi kalau you nak pegang barang boleh, macam you duduk dekat Penang kan, you nak pegang barang sikit kan, boleh, kita boleh hantar dekat you. Macam barang-barang yang nak kena COD apa semua tu you hantar sendirilah kan. Tapi kalau macam you barang-barang yang nak kena post, you serah kat kita je. So customer you bayar kat you, and bayar harga jual lah. Macam ni RM27. Lepas tu macam postage, tengok kawasan lah kan. Kalau Semenanjung mungkin you charge RM9. Kalau Sabah Sarawak you jual mahal sikit lah. Nanti you tengok dia punya harga kan. Sebab setiap tempat harga dia berbeza-beza. So customer bayar dekat you harga jual plus dengan postage. So you pula just bayar harga, sama ada harga ejen ataupun harga stokis yang you dapat plus dengan postage. So you ambil commission siap-siap. Alright, so nanti bila kita dah dapat tu, macam company saya akan packing kan. Lepas tu kita akan tolong postkan untuk you. So sekarang ni dia bagusnya adalah you boleh jual produk yang kita ada satu Malaysia. Sabah, Sarawak, Semenanjung. You boleh jual, you kerja promote. Sebab apa? Kita nampak setiap orang tu dia bukannya kalau you duduk dekat Penang kan. Sekarang ni you boleh jual dekat mana-mana. Kalau you duduk kat Penang kan, you kawan-kawan you, family you mungkin ada duduk luar Penang kan. So you boleh jual dekat merata-rata. So sekarang ni dia tidak ada macam dekat Penang dah ada ke? Dekat Johor dah ada ke? Tak. Even you duduk kat Johor, you punya customer tu mungkin duduk dekat lokasi lain. So sekarang ni setiap ice stockist ni dia tidak terhad
kepada negeri. So you boleh berada dekat mana-mana, and then customer you tu boleh dekat mana-mana, tak ada masalah. Sebab apa? Macam saya. Saya asal orang Kedah kan. Tapi saya besar dekat Pahang. Lepas tu saya pernah belajar dekat Sabah. Saya pernah kerja kat Sarawak. So saya punya kawan-kawan merata-rata kan. So tak semestinya saya seorang Kedah. Saya hanya boleh jual dekat Kedah je. Sebab sekarang ni dunia tanpa sempadan, tuan-tuan. Dunia tanpa sempadan. So kita boleh jual dekat mana-mana saja yang kita nak. Alright. So itulah konsep Coff Store iStockist. So konsep dia adalah kita bagi you harga stokis, tapi you tidak perlu keluar modal 1,000, 2,000, 3,000 kan. Tapi kita nak orang yang betul-betul fighter, orang betul-betul yang nak buat. Macam sebelum ni ada juga yang ada modal kan. Ada modal apa semua kan, bagi kita 3,000 apa semua dia dapat. Tapi mostly dia orang ni degil. Degil kan. Suruh datang belajar, tak nak datang belajar, hantar report, tak nak hantar report. So dia orang rasa duit. So saya rasa tak, no point lah kita tolong orang macam ni kan. Baik kita tolong orang yang susah, orang yang nak berjaya, orang yang nak belajar, orang yang nak buat duit kan. Baik kita fokus dekat orang-orang macam tu. Alright. Thank you. Okay, so itulah konsep Coff Store iStockist. So modal dia dalam cuma yang ni you kena mohon dulu. You kena memohon dulu, and then kita akan checking. And then kalau you dah berdaftar dengan mana-mana pengedar, macam you dah ada mark kan, so mark you tu under Coff Store. So orang tu kita tidak terima. Kita hanya terima fresh je. Orang panggil fresh blood. Fresh blood. So kalau macam you belum pernah berdaftar lagi, baru kita terima. Kalau you dah pernah daftar, you duduk dekat mana-mana, di bawah mana-mana stokis kan, ataupun master stokis, kita tidak terima lah. Kita terima orang baru je. Okay. So saya rasa benda ni kita antara orang pertama lah yang buat kan. So you boleh dapat harga ejen sebab kita ada macam Coff Store ni, kita ada beberapa produk. Kita ada rendang daging dendeng perak ni macam ni, harga jual RM27, ejen RM21.25. Okey, kita ada juga daging salai masak lemak cili padi. Itu pun sedap, saya makan pun sedap. So itu harga jual dia RM37. So you ejen, you dapat RM26.50. So dekat situ untung you dekat RM10. You jadi ejen je. Okay. Tapi saya tak bawa lah benda tu sebab berat 500 gram. Yang ni boleh bawa 250 gram. Alright. Kita ada apa lagi? Kita ada kerepek ubi lah. Sekejap saya tunjuk. Produk-produk yang kita ada. Ada tak nak tengok produk-produk yang company saya ada lah. Okay. Sekejap saya tunjuk. Okay, ni saya tunjuk. Sekejap saya flip kamera. Okay. Oops. Okay, ni produk dia lah. Rendang daging dendeng perak. Okay. Rendang daging dendeng perak. So berat dia 250 gram. Boleh terus makan. Tahan 2 tahun. Simpan suhu bilik je. Tiada bahan pengawet. Tiada pewarna tiruan. Produk Muslim. Alright. So ini produk yang kita adalah best killer. So produk kita ni semua best killer punya produk. Okay, yang ni yang kedua. Daging salai masak lemak cili padi. Okey, yang ni berat dia adalah 500 gram, boleh terus makan, tahan 2 tahun, simpan suhu bilik je, tiada bahan pengawet, tiada pewarna, produk Muslim. Harga dia RM37. Alright. Okey, so yang ni the chips. Kerepek ubi. Kerepek ubi ni berat dia 500 gram, perisa cheese, ataupun dia ada 2 perisa lah, cheese ataupun pedas basah. Lepas tu ubi dia ni ubi kuning lah. Ubi kuning lemak. Lepas tu kilang yang buat ni dah lebih 20 tahun. Produk Muslim. Lepas tu dia punya paket ni dia jenis ziplock. Then segar dan rangup. So harga jual dia RM15. Okay, macam ni you jadi ejen, you dapat harga RM11. Kalau you dapat buat sale RM1,000, you dapat harga RM10. Alright. Lepas tu
Ni lagi satu. Okey, ni Dory Skin Creamy Salted Egg. Okey, berat dia 100 gram, kulit ikan dori. Yang ni grade A lah. Dekat luar sana kadang-kadang ada yang pakai grade yang low quality lah. Kadang-kadang dekat customer complain kan. Bukan produk kita, dia kata dia beli produk ni bau hanyir lah, kecil lah, apa tu rasa lemau lah. Yang ni memang grade A. Okey, so dia ni Preserve Creamy Salted Egg, saiz kulit ikan besar, tahan 1 tahun, boleh terus makan, produk Muslim. Harga jual dia RM29. So you sebagai agent, lenguh tangan aku. You sebagai agent, you you dapat harga ni RM29, you dapat harga RM22. Kalau stokis RM19. Tapi macam ni, kalau you nak jadi agent dia ni, you kena beli 12 balang. 12 balang kan. 12 balang RM22 berapa lah? Sekejap saya kira. 22 kali dengan 12. So modal you dalam 264 lah kan. Tapi sekarang ni you daftar sebagai air stokis, you bayar RM50. You tak payah spend RM264. So you terus dapat harga ejen dulu. Mula-mula kita bagi you harga ejen. Alright. So far you all ni dengar tak ni saya cerita ni? Saya cerita ni dengar tak ni? Cuba komen sikit kan. Okay, jelas dengar. Okay, cuba komen sikit. Boleh dengar tak? Saya flip lah kamera ni. Okay, so macam Dory Skin tu, kalau you nak jadi agent, you kena beli 12 balang. So 12 balang kali dengan RM22, bermakna 264 lah modal you kan. Tapi sekarang ni, kalau you join Kovstock Ice Stokis, you daftar je RM50. Lepas tu you terus dapat harga agent. Kalau you nak pegang barang, you belilah harga RM22. And then tak kisah you beli 1, 2, 3, kita akan hantar dekat you lah. Lepas tu nanti you tanggung lah kos positif kan. Kalau macam you promote, you ada customer yang kena post, you boleh suruh kita post packaging dengan postage, kita uruskan. So jadi senang lah. You tak perlu simpan stok banyak-banyak, and then you tak perlu buang masa nak packaging, nak posting kan. So fokus you adalah buat sale je. Buat sale makan commission, buat sale makan commission. Alright. So yang ni saya rasa konsep ni kira antara yang pertama lah. Tak ramai lagi company yang buat this konsep lah kan. Sebab saya masa bermula tu macam tu lah konsep dia. Bisnes saya dah jatuh, bisnes saya dah down kan. Lepas tu aku nak jual produk. Lepas tu saya nak dapatkan harga cantik. Tapi kalau nak dapat harga cantik, kalau macam conventional punya sistem stocking agent, kita kena keluar modal lah. Kita kena keluar modal kan. Tapi sekarang ni kita ubah sikit. Macam Kovstock ni kita ubah sikit. So sebab masa saya bermula tu, banyak kawan-kawan saya bantu saya, tolong saya kan. So saya tak perlu keluar modal apa-apa. Cuma saya terus dapat harga stokis, and then saya promote je. And then kalau ada orang beli, saya dapat duit, saya ambil commission, saya siap-siap. Lepas tu saya bagi dekat owner produk. So macam tu juga konsep yang saya gunakan. So kalau you nak jadi agent, you nak mula bisnes apa semua kan. So tapi yang ni kita pilih lah, kita pilih. Sebab sebelum ni saya ada juga banyak orang yang join. Lepas tu macam dia daftar kan, dia keluar modal kan, dia menjadi agent. Lepas tu kita cakap tukarlah profile Facebook kan. Degil tak nak tukar kan. Buatlah FB live. Degil, malu lah, macam-macam alasan kan. Lepas tu kita datanglah kita punya coaching, datang kelas belajar. Tak nak datang, macam-macam alasan, sibuk lah apa semua. So kita buang masa dengan orang-orang yang banyak alasan ni. So siapa yang nak dibantu, siapa yang nak mula bisnes, modal RM50 saja. Lepas tu, tapi itulah dia ada syarat dia. You kena mohon dulu. Lepas tu kita akan tengok you, and then kalau you setuju dengan term and condition kita, baru kita terima. Kan? So kita nak, saya perhatilah, sebab kita dah test projek ni lebih kurang sebulan lepas tu, alhamdulillah memang dah nampak ada yang berjaya. So ada yang dah buat RM3,000 sebulan, ada yang dah buat RM5,000 sebulan kan. So daripada situ ada yang untung RM500, ada yang untung RM1,000 kan. Sebab macam you sebagai
iStockist ni, you boleh recruit agent, you boleh recruit dropship, dan you boleh jual dekat customer lah. Kan? So sekarang ni peluang ni kita baru buka, kita dah test projek ni lebih kurang sebulan. So kita nampak ada yang dah berjaya lah. Ada macam kita punya agent dia ni actually dia penjaga bangunan. Semalam saya cakap dia pencuci bangunan, tak. Dia adalah penjaga bangunan. Dia macam maintenance lah. Dia maintenance bangunan kerajaan lah. Tapi dia kerja swasta lah. So dia ni actually kita dah kenal lama lah dia kan. So sebelum ni dia macam kena tipu. Ada satu company ni buat program pajakan kereta kan. So macam dia pun beli kereta 4 biji tuan-tuan. Bagi kereta dekat company ni. So company ni janjilah nak bayar sekian. So dia dapat payment tu beberapa bulan saja. Lepas tu payment mula sangkut apa semua. So dia punya kereta pun dah tak boleh nak bayar. And then dia pun asyik call, mesej, minta company ni bayar apa semua. Company tu bagi macam-macam alasan lah. Inilah apa semua. So sampailah kereta dia 2 biji kena tarik kan. Dia beli 4 biji, 2 biji kena tarik kan. So kena tarik tu confirm lah nama dia kena blacklist lah. Kena blacklist. Lepas tu kereta tu dah kena lelong. Lepas tu of course lah dia kena bayar balance yang kan kereta kena tarik, bank akan lelong. So bank suka hati dia ada nak lelong berapa kan. So berapa balance loan tu dia kena bayar lah. Tapi dia kata dia dah runding dengan bank. So dia bayar ansur-ansur lah. 200, 300 kan. Tapi itulah kesan kepada dia. So dia punya gaji tu memang hancur lah. Bayar hutang je. Alright. So dia ada 2 lagi kereta. Kereta tu dia pun ambil balik. And then actually dia nak buat bisnes kereta sewa lah. Dia join company saya. So macam orang yang join company saya ni, yang masa buat kereta sewa ni, dia masuk dalam keadaan dia dah hancur dah. Dia dah hancur dah. So kerja saya nak fix dia orang ni. Sebab kadang-kadang dia orang ni dia beli kereta, lepas tu lepas tu dia pajak dekat orang, lepas tu kena tipu. Lepas tu dia ambil balik kereta, kita yang nak kena fix dia. And then kita nak ambil kereta dia, nak tolong dia, tak boleh lah. So kita boleh ajar dia macam mana run kereta sewa. So macam kawan saya ni, dia masuk kita ajar dia buat bisnes kereta sewa kan. So alhamdulillah masa mula-mula dia join tu, dapatlah order booking semua kan. Tapi tak ada rezeki lah. Dia baru beberapa bulan join, terus kena PKP, COVID-19 semua kena lockdown. So memang telur ayam lah. Tapi nasib baik lah, dapat moratorium kan. So 6 bulan tu dia tak perlu bayar installment. So lega lah sikit. Tapi start bulan 10 dah start kena bayar lah. Dia pening kepala. And then dia bagi kereta tu dekat satu Yuska. Yuska ni dia pun buat bisnes kereta sewa. Tapi Yuska ni dia tidak ada pengalaman buat kereta sewa. So dia bagi je sewa. So dalam masa beberapa bulan, kereta-kereta yang disewa tu start problem. Cermin kena pecah lah, kereta customer tinggal tepi jalan lah, ada kes jenayah, seluduk barang lah apa semua. So nak buat kereta sewa ni tak senang tuan-tuan. Tak senang. So macam Yuska ni, dulu dia Yuska, tapi dia nampak macam Yuska ni tak boleh nak pergi. Sebab orang mungkin dah tak beli, mungkin orang dah kena buang kerja, orang dah tak mampu nak beli. So nak jual kereta tu sangat susah. So apa yang dia buat adalah dia buat kereta sewa, tapi dia tidak ada pengalaman. So dia tidak ada proses sistem untuk filter apa semua kan. So dia bagi je sewa. So dekat luar sana ada banyak penyangak, foreigner, orang yang penyeluduk, orang yang scammer apa semua. So orang-orang macam ni dia akan sewa kereta lah. Dia sewa kereta, lepas tu dia pergi tipu orang. Lepas tu yang kena kereta tu lah. So kereta yang kawan saya ni pun dia bagi dekat Yuska ni. Tapi kereta dia tak ada masalah. Tapi sekarang ni bila Yuska tu, banyak kereta-kereta dia dah ada masalah apa semua. So dia koyak lah. Nak bayar tu, nak bayar ni, ganti rugi tu, ganti rugi kan. So yang Yuska ni dia dah tak boleh nak bayar dah dekat kawan saya ni lah. So dia start problem lah. So nak tak nak dia terpaksa ambil balik kereta tu. So kalau dia ambil kereta 2 biji sekarang ni, dia kena bayar lah installment kereta tu. So gaji dia berapa je. Dia hanya kerja maintenance dia, jaga bangunan je kan. So nak tak nak dia terpaksa berniaga. So bulan lepas dia join kita. And then
kita jual produk lah, jual produk ni, rendang daging dendeng ni. So kita terus kita buat konsep iStokist lah. Sebab dia tak ada modal kan. Dia tak ada modal, kita bantu dia, kita bagi dia harga ejen dulu. Harga ejen bla bla apa semua kan. Lepas tu dia pun promote lah. Dia pun promote dekat kawan-kawan je, kat family, kawan-kawan apa semua kan. So dia guna WhatsApp je. Alright, so kita suruh dia buat Facebook live pun, dia dah start buat Facebook live apa semua kan. Lepas tu so sekarang ni order dia makin banyak. Lepas tu lama-lama customer dia tu ada yang nak jadi agent kan. Lepas tu kita upgrade dia jadi stokis. Okay, so sekarang ni dia dapat harga RM20 lah. So dia boleh rekrut agent, dropship dan dia jual direct kat customer. So sekarang ni ada agent dia nak jadi juga stokis. So sekarang ni kita nampak dia punya performance tu okey. Kita upgrade dia jadi master stokis. Tapi master stokis ni kita tengok, kalau you betul-betul bersungguh, you buat, you follow apa yang kita tu, kita akan upgrade dia. Kita akan bagi harga you special. Macam ni master stokis dapat RM19. Tapi yang ni by invitation only. Kita nak orang yang betul-betul. Kita tak nak bagi you harga macam ni tapi you tidak promote, you tidak buat marketing apa semua kan. So kita nak bagi dekat orang yang nak usaha je, nak ubah je, nak buat duit je, nak belajar je. So itulah konsep iStokist. So kita ada lagi case study dekat Rembau. Tapi dia orang ni bermula sebagai agent. Dia bermula sebagai agent, dia keluar modal dalam 400 lebih lah. Lepas tu kita tengok dia laju kan, laju terus kita upgrade dia jadi stokis. Alright, so dia pun dah jadi stokis, dia pun rekrut lah agent, dropship apa semua. So lama-lama order dia makin banyak kan. Lepas tu kita tengok dia punya sales tu dah capai KPI untuk jadi master stokis. So kita terus upgrade dia jadi master stokis. So sekarang ni dia dah jadi master stokis lah. So dia dapat harga RM19. So siapa-siapa yang nak buat duit, nak belajar apa semua, kita target lah setiap Koftor iStokist ni, sebulan you minimum you buat RM10,000 lah. RM10,000 lah. So RM10,000 tu kalau you untung dalam 20%, so at least you ada bersih untung dalam RM2,000 kan. RM2,000 tu tuan-tuan kira macam setengah-setengah orang besar tuan-tuan. Kalau you kerja makan gaji pun, sekarang ni biasa gaji minimum dalam 1,200 kan. Sekarang ni kalau you buat betul-betul, kalau you capai 10,000 lah minimum lah, sale kan. So kat situ you punya profit dah 2,000 kan. 2,000 you duduk kat rumah je, tak payah nak pergi kerja apa semua kan. So duduk kat rumah je. And then benda ni boleh berkembang lagi. Sebab saya ada kawan, tapi dia dah lama lah buat kan. Dia dah jadi master stokis. Sekarang ni sale dia 8 juta setahun tuan-tuan. 8 juta setahun. So dia ada 17,000 dropship bawah dia. Lepas tu agent saya tak tahulah. Agent stokis. Bawah dia pun ada stokis, ada agent. Dia punya sale sekarang ni 10 bulan tahun ni saja 8 juta tuan-tuan. 8 juta. Maknanya sebulan lebih kurang 800,000. And then dia pun jual banyak produk. Dia ada 16 produk dia jual. Dia jual susu Nelofa, dia jual apa gadget apa macam baby tu, dia jual produk kosmetik, makanan pun dia jual, telekung pun dia jual. Sebab kan dia dah banyak apa dropship kan. Customer dia pun dah ramai. So sekarang ni dia punya jualan dia 8 juta. Tapi dia dah start lama lah. Alright. Okay. Okay tak? Dia macam ni. You kena mohon dulu. You tak perlu bayar lagi. Masa you mohon tu tak perlu bayar. Masa mohon tu tidak perlu bayar. And then kita check. Kalau kita rasa background tu okay, baru you kena bayar. Tak. Mohon percuma, permohonan percuma, kita terima je. Okay, so masa apply tu free je, tak perlu bayar. And then team kita akan check. And then kita tengok, okay, kita akan contact you lah. Kita akan contact you, kita akan interview you. And then kalau you boleh follow, barulah you bayar. Kan, baru you bayar. Dia tak ada macam you bayar dulu, lepas tu kita nak refund, tak. You apply tu free je. Lepas tu team saya akan contact you. Contact you. Kita akan tengok WhatsApp you, kita akan tengok Facebook you, kita akan tengok Instagram you, kalau you ada lah kan. And then kita akan contact you, kita tanya, you sanggup tak follow kita punya term and condition. Kalau you setuju, barulah you bayar. Kalau you kata tak boleh lah, tengoklah, nantilah, tak beranilah, apa semua kan. So kita tak paksa lah. Maknanya kalau you tak nak, you jadi dropship yang free. Dropship yang free tu ikut suka hati lah.
Tapi you dapat harga dropship lah. Dropship macam ni, you dapat RM23.75. Jauh beza tu. Yang kalau you jadi store iStockist, you dapat RM21.25. Lepas tu you tak perlu keluar modal. Tak perlu keluar. Kalau you tak nak follow, you jadi macam biasa lah. You jadi macam biasa. Kalau you nak jadi agent, nak dapat harga agent, you kena beli 20 pack. Maknanya modal you 400 lebih lah. Suka hati you. You nak tukar profile ke, tak nak tukar apa semua, suka hati. Alright. Tapi kalau sebab konsep ni saya apply, sebab masa saya nak mula dulu tuan-tuan, kita nak beli produk. Satu nak keluar modal kan. Lepas tu kalau kita keluar produk, kita dah lah tak tahu nak menjual. Macam saya sebelum ni, saya buat bisnes kereta sewa kan. Daripada tahun 2006 sampai 2020 kan. Saya tak pernah jual produk. Adalah jual produk, tapi bukannya serius kan, main-main je kan. So kalau kita nak spend RM3,000 kan, beli produk, simpan stok kat rumah kan, belum tentu lagi saya boleh jual sebab saya tak pernah jual produk. Itu satu produk. Macam saya ada 5 produk, takkan you nak beli 5 produk kan. Satu produk modal RM3,000, ada yang RM1,800, ada yang RM4,000 semua. So banyak modal. Kalau you beli produk stok banyak-banyak pun, kalau you tak boleh jual macam mana, rugi kan. So jadi stok simpan kat rumah. So kita tak nak macam tu. So sekarang ni modal you RM50. RM50 tu pun you bayar selepas you punya permohonan tu diterima. Apply tu free je. Tapi macam mana you nak dapat info, you masuk dalam grup Telegram tu. Faham tak? Muhammad Patih. So dia very simple je tuan-tuan. Kalau you nak berniaga ni, you gunakan kalau boleh lah, sebab sekarang ni orang berniaga online kan. So banyak orang berniaga dekat Facebook, ada yang berniaga dekat IG. So you kena make sure you punya profile tu trusted lah. Sebab apa? Macam sekarang ni, macam kita pergi pasar raya, kita pergi shopping mall apa semua, tiba-tiba ada orang datang, cik nak jual apa semua. Memang kita takkan beli lah. Kita punya rejection tu tinggi sebab kita rasa apa saja orang yang nak jual tu scammer kan. So itu mentality kita lah. Macam saya lah, pergi shopping mall, tiba-tiba ada orang datang, cik saya nak jual ni apa semua. Memang aku tak beli kan. Kan. So sama juga you, bila you nak jual online, so manusia ni dia punya rejection tu sangat tinggi. So kerja kita adalah untuk menurunkan rejection tu. Alright. Okay. Sambil tu saya nak cerita ada satu case study. Macam mana satu orang tukang urut ni, dia boleh buat sale dia sekejap saya kira. Ada tak nak tahu cerita 150 kali dengan 5 kali dengan 4. Sekejap. 150 kali dengan 5 kali dengan 5 kali dengan 4. Saya nak cerita macam mana seorang tukang urut, tapi ni tukang urut, tapi dia punya teknik tu sangat bagus. Dia boleh buat macam hasil urut dia tu sebulan RM15,000. RM15. Ini teknik yang dia gunalah kan. Ada tak nak tahu cerita ni? Case study macam mana tukang urut ni dulu dia nak dapat orang urut orang, susah gila. Tapi bila dia guna teknik ni, sebulan dia boleh dapat dalam RM15,000. So teknik ni dipanggil teknik prospecting. Prospecting, ada tak nak tahu? So you boleh apply teknik ni, prospecting ni. Alright. Sambil-sambil saya ada masa kan. Ada tak nak tahu? So cerita dia macam ni. Tukang urut ni, dia kira macam setiap hari dia akan buka booth. Dia akan buka booth dekat macam shopping mall lah kan. Alright. Dia akan buka booth dekat shopping mall. So dia expect orang datang dekat booth dia akan gunakan servis urut dia. Sekali dia urut sejam dalam 150 lah. Dia ni pandai lah urut kaki apa semua kan. Tapi masalah dia, dalam satu hari nak dapat satu orang customer pun sangat susah. Kadang-kadang langsung tak ada customer kan. So dia pun tanyalah seorang sifu ni kan, tuan, saya ni buat servis mengurut, tapi dalam satu hari nak dapat satu orang customer sangat susah. Kadang-kadang langsung tak dapat customer kan. So yang sifu ni pun tanya dia, macam mana kau dapatkan customer?
So dia cakap, saya buka booth dekat dalam shopping mall. Kalau orang lalu lalang kat situ, siapa-siapa yang nak urut, saya urut lah. So dapatlah, kadang-kadang dapatlah satu orang customer. So tapi penat lah, daripada pagi sampai ke malam duduk situ, tak ada orang nak datang ngurut. So dekat situ dia cakap, ni teknik kau salah ni. Teknik kau ni salah. So sebenarnya bila kita buat buka booth ke, kita buat live ke, kita promote, sebenarnya kita bukan nak menjual. Kita jangan expect untuk dapat terus customer. So apa yang dia buat adalah yang Sifu ni cakap, okay, sekarang ni macam ni, kau buat satu poster, kau tulis kat poster tu, urut percuma. Tapi dekat bawah tu ada tulis kecil sikit lah, 5 minit sahaja. So sebelum ni dia tak ada poster. So dia just siapa nak mengurut, datang, urut, bayar 150, settle. Tapi sekarang ni dia tukar dia punya strategi. Dia buat poster, urut percuma. Tapi dia tulislah kecil sikit, 5 minit sahaja. So bila dia buat macam tu, bila orang lalu lalang, urut percuma, ramai orang yang nak dapatkan servis urut percuma, tapi 5 minit je lah. So kelebihan dia ni, bila dia urut kaki. Okey ke video sekarang ni? Ada lagging tak? So dia bila ada prospek datang nak mengurut kan, so kelebihan dia ni, bila dia urut tapak kaki, dia boleh detect orang ni ada sakit apa. Macam, abang ni ada sakit bawah pinggang ni, abang ni ada sakit ni darah tinggi ni, abang ni ada sakit jantung ni. Sebab dia boleh, bila dia tekan dekat tapak kaki tu, kalau ada dia punya customer dia sakit kan, so dia tahu, okey, orang ni ada masalah ni. Okey, so dekat situ urut percuma ni adalah untuk dia diagnose dia punya customer. Okey, macam sakit pinggang ke, sakit tulang belakang ke, ada saluran darah yang tak betul. So bila macam kita, macam you kan, macam you pergi ngurut kan, ngurut, ada orang cakap you ada sakit bawah pinggang. Kalau tak dirawat benda ni, akan ada masalah pada you. So you rasa apa? Of course lah, aku nak betulkan, boleh tak betulkan? Boleh tak urut aku kan? Sebab macam saya, tiba-tiba macam, you ni ada masalah ni, masalah apa, batu karang ni kan. So kalau you tak rawat benda ni, tak urut benda ni, so dia akan jadi masalah. Mungkin kena operate, mungkin you ada masalah lain kan. So of course lah kita nak benda tu settle kan. So yang macam yang orang yang dapatkan urut percuma ni, macam mana nak settle ni? Boleh ni, kalau kita buat rawatan, kita urut ni, InsyaAllah boleh settle. So orang ni terus, boleh tak urut sekarang? So dia kata hari tu dia tak urut. Kalau nak, kena buat appointment. So dia macam, dia hanya akan buka booth pada hari Ahad. Hari Ahad tu macam orang ramai lah datang dekat shopping mall kan. Alright, orang ramai datang shopping mall. So satu hari je dia akan buka booth. Dulu hari-hari dia buka booth. Sekarang ni bila dia tukar strategi, dia hanya buka booth satu hari je dekat shopping mall, hari Ahad. Okay, hari Ahad tu dia bukan nak dapatkan semua, dia hanya nak dapatkan prospek. Okay, macam mana dia nak dapatkan prospek? Dia buat tu lah poster urut percuma tu. So ramailah yang datang nak urut percuma. Dekat situ dia start dapat potensi customer dia. So macam daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, dia susun, dia ada jadual dia. So dia akan buat appointment dengan dia punya customer. Hari Isnin dia kata dia akan mengurut dekat kawasan ni. So kalau ada customer yang area situ, dia akan pergilah. Satu hari dia akan urut 5 orang. Satu orang dalam 5 jam lah. So dia akan pergi. Contoh dia hari ni dia akan mengurut dekat Putrajaya. So siapa-siapa customer dia dekat Putrajaya, dia akan urut kat situ je. Esoknya mungkin dia akan mengurut dekat customer yang duduk dekat Bangi. Macam tu kan. So satu hari dia akan buat slot-slot lah. Satu hari dalam 5 orang dia akan urut. Sekali urut 150 tuan-tuan. Sekali urut 150 dia punya charge. Alright. Macam isteri saya pun pergi urut dekat Thai Odyssey pun sekali urut 200 lebih. Macam ni ni. Pergi ke rumah urut 1 jam 150. Macam ni kita pergi Thai Odyssey, kita kena pergi dekat dia punya premise kan. Sekali urut 200 lebih kan. So ni dia punya servis. So dia akan isi dia punya jadual tu Isnin sampai Khamis untuk mengurut. Jumaat dia cuti.
Hari Jumaat dia cuti. Hari Sabtu dia on call. So dalam 1 minggu tu dia akan mengurut dalam 5 hari. So bila dia buat macam tu, so setiap hari dia punya jadual tu akan penuh kan. So satu hari dia akan mengurut 5 orang. So satu orang cas 150 kali dengan 5, maknanya satu hari dia boleh dapat 750 kali dengan 5 hari seminggu, bermakna 3,750 kali dengan 4 minggu, bermakna 15,000. So itu teknik prospecting. So sama juga bila you nak berniaga, bila you buat promosi, you post apa semua kan. So kita jangan harap kita nak dapatkan customer. Okay, kita nak tarik leads. So kalau you post dekat Facebook ke, kalau orang tu tak beli tak apa, tapi at least you dapat dia punya WhatsApp. So macam saya live. Lepas tu sekarang ni saya tak dapat customer pun, tapi saya tarik you masuk dalam grup Telegram. Itu macam cara prospecting lah. Maknanya kalau orang tu berminat, dia akan masuk dalam grup. Dia akan masuk dalam kita punya. So ni adalah macam you all yang menonton ni adalah prospek kan. So you berminat, so saya tarik you masuk dalam grup. So kalau you masuk pun belum tentu boleh jadi customer. So dekat situ saya cerita tentang kita punya program bla bla. So lama-lama you tertarik dan you jadi customer saya lah. So bila dah jadi customer, and then saya akan make sure you jadi klien. Klien ni maknanya saya nak you repeat order. Okay, so repeat order of course lah. Kalau you dah jadi agent saya, of course lah you akan repeat order kan. So sama juga macam you, bila you buat marketing, kerja you adalah untuk tarik prospek. Orang tu beli ke tak ada masalah. Okay, so bila dia dah masuk dalam, you dah dapat WhatsApp dia ataupun dia masuk dalam group semua, you akan bagi information, bagi info kan macam produk ni kan. So you bagilah gambar-gambar, testimoni apa semua. So macam makanan ni senang je. Bila orang tengok orang lain makan, of course lah dia pun nak cuba juga. Okay, so bila dia dah cuba, biasanya produk ni bila orang tu dah cuba, dia nak repeat order lagi. Sama ada dia nak simpan stok kat rumah ataupun memang dia rasa. Lepas tu ada juga yang nak jadi dropship, ada juga nak jadi agent. So macam itulah proses dia. So tapi kalau you punya profile tu memang tidak meyakinkan kan, letak gambar baby, gambar anak, gambar tak apa-apa, siapa nak beli kan? Siapa nak tertarik dengan you? Itu tujuan dia. So that is Elmo prospecting. Alright. So saya pun dah jalan lama dah, pukul pedas sekarang ni. So saya rasa itu saja. Kalau you nak start, kalau nak info lebih, you masuk dalam grup Telegram yang saya sediakan. So dalam tu ada team saya, you boleh baca pin komen dalam grup tu, and then insyaAllah lah kita akan bantu you. Saya target siapa yang join ni, dia boleh buat at least lah 10,000 sebulan. Permulaan lah. Sebenarnya besar lagi, tapi kalau you dapat setengah orang dapat buat 5,000, 6,000, 7,000 tu syukur dah kan. Tapi saya target you dapat buat at least lah 10,000 sebulan, you ada income lah. Sebab sekarang ni ramai orang kena buang kerja apa semua, nak start bisnes pun modal tak ada. So macam company saya, kita ada banyak produk. Kita ada rendang daging, kita ada daging salai, kita ada kerepek ubi, kita ada dory skin, kita ada kita ada stevia, and then coming soon ada lagi produk. So macam kalau you join mana-mana company, you terhad, you hanya boleh jual satu produk je. Macam kita tidak ada limit. Kita boleh jual produk yang kita suka. Alright. Okay, itu saja. Jumpa lagi. Thank you very much. Bye bye. Assalamualaikum.